Okey, hai guys, kita jumpa lagi di video yang kedua, topik yang kedua untuk 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. So ada 6 untuk standard pembelajaran. Yang pertama, mengenal, menerangkan dan melukis garis lari dan garis rentas lintang. Yang kedua, mengenal, menerangkan, melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pendalaman. Yang ketiga, menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. Yang keempat, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberikan. Yang kelima, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, yang kita tengok ni seterusnya tengok, apakah itu garis rentas lintang dan garis selari. Kita tengok yang seterusnya, slide yang seterusnya kita tengok, kita tengok dia punya link, okey. Kita tekan link yang diberikan. So ni sudut garis selari. Kita tekan link dan kita akan tengok dia punya, apakah ia akan dipaparkan nanti. Okay, sudut garis selari. Okey. Okey, kita dah dapatkan dia. Ni 8.3 Ini ada di muka surat 189. Dia punya subtopik. Okey, kita tengok apa yang kita akan dapat lihat nanti. Okey, dah dapat. Kita tengok present now je. Dia tak keluar lagi. Okey, sementara tunggu, kita tunggu lagi. Okey, dia tengah keluar. Okey, ni aktiviti di muka surat 189 berkaitan dengan sudut garis lari. Kita tengok yang pertama, tengok garis lari sebab sebelum ni kita dah lukis di bab 8 yang awal-awal garis lari. Garis lari ni dia tak akan bercantum. Kita tengok ni contoh dia garis lari yang diberikan. Yang pertama ni atas, garis lari ni biasanya dia diwakilkan dengan anak panah, simbol anak panah. Ini selari, ini selari. Atas dan bawah adalah selari. Garis rentas lintang, ni yang tak ada anak panah ni, dia cross. Dia bersilang di tengah-tengah dan dipotong, di antara dua garis lari tersebut. Yang ni kita panggil garis rentas lintang. Tengok papas semua sudut. Tengok sudut dia. Yang pertama, so kita ada 4 warna sudut yang dalam, visual. So yang pertama kita tengok sudut warna hijau, okey. Yang mana sudut warna hijau ni kat atas ni dia sama dengan sudut yang warna hijau dekat bawah. So ingat ni garis lari, yang atas pun garis lari. Okey, garis lari atas dan bawah. So kita panggil dia ni warna hijau dan warna hijau, warna biru dan warna biru, warna merah dan warna merah. Warna pink dengan warna pink ni sudut dia sama. Tengok sudut sepadan, kita namakan dia sebagai sudut sepadan. Warna hijau ni sepadan dengan warna hijau dekat bawah. Warna biru sepadan dengan warna biru kat bawah. Dan seterusnya warna merah sepadan dengan warna merah kat bawah. Warna pink sepadan dengan warna pink kat bawah ni. Okay, tengok apa lagi ciri-ciri yang ada dekat sudut yang ada di garis lari dan garis rentas lintang. Ini selari sudut sepadan 1 warna hijau, sudut sepadan 2 warna pink. Tengok dia punya kedudukan ni. Satu atas dan satu atas. Satu atas, satu atas. Macam tu. Dia punya kedudukan. Okey, sudut selang-seli. Tengok sudut selang-seli yang mana dia sudut zigzag. Kita ada Z, yang mana sudut dia pun sama. Ni punya nilai sama.
Okey, tengok warna pink dan warna hijau pun sama. Okey, sudut pedalaman, tengok sudut pedalaman. Sudut pedalaman, okey, sudut pedalaman warna pink dengan warna, merah. Kalau kita totalkan sudut pedalaman ni, kita akan dapat nilai 180. Jumlah sudut pedalaman ialah 180. Yang tu untuk ciri-ciri yang kita kena tahu sebelum kita teruskan untuk yang seterusnya. Okey. Okey, kita teruskan dengan kita punya PowerPoint. Tadi kita dah belajar sudut selang-seli, sudut sepadan yang mana kita kena tengok dia punya kedudukan. Sebab ini konsep. Sebab kita dalam soalan mungkin diberikan sudut. Dia tak beritahulah sama ada sudut tu sepadan ke, dia tak beritahu. Dia cuma beritahu selari dan garis rentas lintang. Okey, tengok dulu PowerPoint kita sebelum dia keluar. Okey, dah keluar. Ni contoh, ni dalam buku teks lah. Kesimpulan aktiviti yang kita buat tadi yang pertama, kita tengok dia punya kedudukan, kedudukan dia, ni contoh, ni boleh tengok dalam buku teks. Sudut dia ke atas, ni pun ke atas. A sama dengan B. So, sudut A sama dengan sudut B. Kenapa dia? Sebab dia sudut yang sepadan. Okey. Yang kedua, sudut selang-seli pun sama dia punya nilai, C dan B. So, selang-seli kat mana ni? Ni okey ni, zigzag, sudut zigzag. Kat sini dan kat sini, sebelah dalam ni. Kita panggil ni sudut selang-seli. Kalau sudut sepadan macam mana? Sudut sepadan ni, ni. Sepadan dia, kita kena ingat dia punya kedudukan. Ni, ni. Sepadan, ni kedudukan dia. Ni sebelah atas garisan, ni pun sebelah atas garisan. Tengok yang seterusnya, sudut pedalaman, kita punya kesimpulan berkaitan dengan sudut pedalaman tadi ialah sudut pedalaman dia pun jumlah hasil tambah ialah 180 darjah. Yang tu untuk rumusan bagi hasil tambah sudut pedalaman. Sudut pedalaman yang mana satu? Yang ni. C dan D. C, ini D. C dan D. Kalau sebelah sini pun sama. Sebelah sini dan sebelah sini contoh. Okey. Contoh ni E, ni F. Sudut E tambah F pun dikira sebagai sudut pedalaman pun jumlah tambah dia ialah 180 darjah. E tambah F. Okey. Tentu untuk konsep bagi sudut sepadan. Sudut yang kedua adalah sudut selang-seli dan yang ketiga adalah sudut pedalaman berdasarkan hasil aktiviti yang kita buat sebentar tadi. Yang digambarkan tadi. Tengok latih diri 8.3C muka surat 191. Tengok ni sama ada kita nak tentukan sama ada PQ dan RS selari ataupun tidak. So ingat balik, kalau dia selari sudut sepadan mesti ada, kalau dia selari sudut zigzag mesti ada ataupun sudut selang-seli dia mesti ada dan jumlah sudut pedalaman dia mesti 180 darjah. Tengok dia 3 konsep tadi. Tengok yang pertama, diberikan soalan 1. Soalan 1. Okey, soalan 1. A. So PQ dan RS. Tengok sudut ini ni diberikan sudut, ni nama dia lah sudut selang-seli. So ingat balik Z. Ni sudut zigzag. Kalau dia nilai dia sama, so diberikan 132, 132. So PQ dan RS, PQ ataupun jawapan dan RS selari. Tulis selari. Okey, dia dah sikit ni. Okey, PQ dan RS selari. Tengok contoh yang kedua. PQ dan RS. Tengok garis yang diberikan. Sudut yang diberikan apa? Inilah sudut. Kita panggil dia sudut sudut sekejap. Tengok apa nama dia tadi. Sudut sepadan. Kita tengok sudut sepadan dia. Jadi sudut sepadan dia sama. Kalau sama maksudnya dia ialah selari. Okey, sudut sepadan selari sama
Kalau tak sama, tak selari lah. Sudut sepadan dia tak sama. Ni sama, sama. So, untuk jawapan B, PQ dan RS pun adalah selari. Tengok yang kedua, yang ketiga, C, PQ dan RS. Tengok apa yang ada. Tengok kalau sudut ni kita panggil sudut sepadan. Tengok tak sepadan kan? Tengok sini sepadan, sepatutnya kalau dia selari mesti sini pun 120 darjah. Ataupun kita tengok sudut ni, kita ada contoh kan. Kalau kita kata cikgu sudut zigzag ni, so ni 60, ni pun 60 kalau sudut zigzag. Kalau dia selari dia mesti sama sudut zigzag. Okey, ni 60, sini 60. Okey, dan sudut bersebelahan dia kat atas 120, tapi yang ni 124. So yang ni tak sama, ni tak sama, ni tak sama. Kita kena tengok sudut Jangan tengok 124 ni tak ada kaitan pun. Tengok sudut kedalaman, sudut sudut sepadan ataupun sudut selang-seli, dia mesti sama. Itu kita namakan dia sebagai dua garis yang selari. Kalau dia tak sama, dia merupakan bukan dua garis yang selari. So ini jawapan yang ketiga, PQ dan RS tidak selari. Okey, itu jawapan dia. Okey, yang seterusnya kita akan tengok contoh yang seterusnya. Letak diri 8.3 C muka surat 191. Kita tengok apakah dia punya jalan penyelesaian. Tengok dulu konsep-konsep yang ada. Tengok yang pertama, saya ambil warna hijau Tengok yang mana satu garis yang selari ataupun garis lurus. Diberikan dalam soalan PQ, RS dan TU lah garis selari. Tengok PQ yang mana? So yang ni, RS yang ni, TU pun yang ni. So dia mesti selari. So ingat balik konsep selari dia mesti sudut dia sudut sepadan sama, sudut selang-seli pun sama dan sudut jumlah sudut pendalaman adalah 180 darjah. Tengok apa yang kita boleh buat, kita boleh dah cari nilai A, tengok nilai A Sebab apa kita dah boleh cari nilai A? Sebab A ialah sudut selang-seli. Tengok zigzag, sudut zigzag. A kita dapat cari, A lah 60 darjah, automatik kita dah dapat. Yang kedua B, tengok B. Apakah konsep yang boleh kita dapat dengan tengok huruf B? So tengok dulu B kita boleh gunakan konsep sudut sepadan. Tengok ni garis selari 180, 118, yang ni pun selari. Tengok kedudukan dia Ni 118. B pun kita tak perlu kira. So B ialah 118 darjah. Kenapa? Sebab kita tengok sudut yang sepadan dengan dia kat atas ni 118. Kalau awak tanya saya kat sini pun sama ke cikgu? Sama je. Sini 118, sini pun 118. Sama je sebab dia garis selari. So B berapa? C berapa C? So B ialah 118. C sama ada kita boleh guna konsep sudut bersebelahan ataupun sudut pendalaman. C sama dengan 180 darjah tolak dengan sudut yang sama, sudut sepadan iaitu 118, kita akan dapat nilai C. Ataupun ini sudut kita namakan sudut dalaman ataupun sudut bersebelahan. Mana-mana konsep awak boleh guna. So 180 tolak 118 sama dengan 62 darjah. Ini untuk nilai C. So dah habis. Kita dah dapat nilai A, kita dah dapat nilai B dan kita dah dapat nilai C. Okey, dia auto save. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, sudut dongak, sudut tunduk. Ini konsep lah, konsep. Tengok sudut dongak dan sudut tunduk. Yang pertama, sudut dongak. So, apakah maksud sudut dongak? Sudut dongak ialah apabila kita melihat objek pada arah lebih tinggi, kita perlu mendongak. Itu namakan sudut dongak. Contoh, ni kan gambar yang pertama ni contoh dia. Ni. Saya ambil pen. Saya highlight kuning. Ni sudut melihat objek yang lebih tinggi. So daripada kita, contoh kita tengok burung kat atas, kita kena mendongak. So dah tu dari kita, so dari penglihatan JFV. Kita tengok burung kat atas, dari penglihatan kita, yang tu nama dia sudut dongak.
Okey. Yang kedua, sudut tunduk. Sudut tunduk kita melihat objek yang lebih rendah. Kita kena tunduk. Berapa sudut yang kita tunduk, yang itulah sudut tunduk. Ini sudut tunduk. Okey. Dari mana? Dari penglihatan kita. Okey. Dari penglihatan kita lah. Kalau contoh kalau burung, burung, tunduk tengok kita yang tu dari burung kita namakan sebagai sudut tunduk daripada burung. Kalau daripada kita, kita namakan dia sebagai sudut dongak. Tengok daripada mana yang kita tengok, dia punya, center ataupun pusat untuk kita tengok sama ada kita dongak ataupun kita tunduk. Contoh soalan muka surat 1194, ni contoh soalan, ni satu soalan kita buat lepas tu kita habislah untuk bab 8 iaitu 8.3. Okey, senang saja yang ni. Tengok pusat contoh, ambil warna merah. Ini keseluruhan lah ini. So POT, QOQ, PQR dan VOR ialah garis lurus. Kita kena tengok dulu yang mana satu garis lurus. POT. Kita buatlah ni. Okey, kita buat POT, QOU. Okey. PQR, mana PQR? Ni PQR kita conteng. Dan VOR conteng. Ni ialah garis lurus. So dan bila kita tengok, kalau kita tengok anak panah tu kalau dua, yang ni PV dan QU ialah garis selari. Dan untuk OS dan QR pun selari sebab kita tengok dia punya anak panah. Anak panah ni mewakili selari. Garis tersebutlah selari. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, cari nilai X. X kat mana? X kat sini. So kita kena kenal pasti X. Tengok yang mana konsep yang kita boleh gunakan untuk cari nilai X. Tengok mana konsep. Okay, saya padamkan dulu nak bagi nampak clear, jelas. Okey. So apakah konsep yang kita kena aplikasikan untuk selesaikan masalah ni? Tengok yang pertama, kita cuba cari nilai X dulu. Contoh ni garis lurus. VOR garis lurus. Ini yang pertama. Okey. Dan P POT pun garis lurus. Kita namakan dia garis bersilang. Okey. Okey, tengok option yang kita ada. So ingat sudut bertentangan bucu, kalau boleh tak kita gunakan sudut bertentangan dengan bucu? Jawapan dia tak boleh lah sebab ini 75. So ini 75. Tapi kita kena cari kat sini. So kita tak boleh gunakan konsep sudut garis lurus. Sudut bertentangan bucu. Kita cuba cari option yang lain yang boleh kita gunakan untuk cari sudut yang bertentangan ataupun sudut sepadan dan sebagainya. Tengok sudut kat sini boleh cari tak? Sudut kat sini. Okey, sudut kat sini kita boleh cari. Okey. Sudut kat sini Okey, kejap.
Okey, kita tengok apakah, kita punya option yang kita ada. So, kita tengok garis lari, kita tak boleh gunakan, kita cuma boleh tengok kat sini. So, kita akan boleh cuba teka, kita akan cuba jaya yang mana satu konsep yang kita boleh gunakan, kita gunakan. So, kita tengok sudut, so yang ni agak, so kat sini kita boleh tahu kan sebab dia ialah sudut garis lurus 180 tolak dengan 75, kita akan dapat 15 darjah. So yang mana satu 15 darjah, 180 tolak 75, 75 darjah. POT, bukan 15 darjah ni, 75 kita akan dapat 105, 105. 105. So sudut kat sini dah 105 darjah, kita just try and error. Yang terusnya apa yang kita boleh buat, kita cari nilai X, cari apakah konsep yang kita boleh gunakan. Lagi, ni silang, bersilang. Yang ni, yang ni, dia kata lagi mana lagi? Mana lagi sudut garis lurus yang kita boleh cari nilai sudut dia? Mana lagi yang kita boleh buat? Oh, okey, kita dah dapat, saya dah dapat. Okey, yang ni tengok sudut kat sini, kita boleh gunakan sudut selang-seli. Okey, yang ni saya padan semula, itu try and error. Itu guna try and error lah. Dan cari yang mana-mana konsep yang kita boleh gunakan, kita gunakan. Okey, saya gunakan pen warna hijau pula hijau. Tadi warna merah. Okey, kita tengok konsep yang kita boleh gunakan apa. Kita tengok PVOU. So kat sini kita dapat 62 darjah. Okey, boleh tak sudut sepadan. Okey, sebab yang ni dia ni garis lurus kan. So ni garis lurus. VOU garis lurus. VOR garis lurus dan kita apa QOU pun garis lurus. So ingat balik sudut yang bertentangan busu dia nilai dia adalah sama. So ini kita boleh letakkan nilai dia 62 darjah. Kat sini 62 darjah. X dia agak complicated kita nak cari. So dekat sini berapa? Dekat sini mana lagi kita boleh guna? Kat sini P okey, kejap. Okay, nak cari sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman. Okey, kita dah dapat. Okey, cari sudut pedalaman. Okey, ni sudut sepadan. Kita panggil sudut sepadan. Tengok sini ialah 110. Ni nilai dia lah 70 darjah dekat sini kat sini. 70 darjah. Yang mana kat sini pun ialah 70 darjah. Sebab apa? Sebab ini 70 darjah. Baru senang kita nak cari. QOU ialah sudut apa? QOU ialah satu garis lurus yang mana ni sudut pedalaman. Ni tak nampak, saya bagi clear dulu. Ni. So kita kena pasti konsep mana yang kita nak gunakan, kita kena pastilah. Kita kena cuba jaya untuk jawab soalan. Sebab soalan ni kalau dalam soalan exam mungkin 4 markah lah. Okay, apa yang kita boleh buat? So ni kat sini kita dah dapat tahu dia punya sudut. Nama dia lah sudut sepadan. Ni 70 Sudut kat sini lah 70. So maka
dekat sini pun 70 darjah. Kenapa kena cari kat sini? Sebab kita nak cari dia, kita ni garis lurus, kita nak tolakkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dia apa? Sebelah kiri merupakan sudut yang sepadan, bertentangan bucu dengan sini sebab dia garis lurus kan. So macam mana nak cari sudut VOU, tak perlu cari sebab dia berselang-seli dengan yang kat atas. So dia sudut dia 62 darjah. Automatik ini ialah bertentangan bucu 62 darjah. Okey, kat sini berapa? Kat sini 70 tadi. So ini 70 sebab dia bersudut yang bersebelahan. 70 tambah 110. So dapatkan nilai X. X sama dengan 180 darjah tolak dengan 70 darjah tolak dengan 62 darjah. So 180 tolak dengan 70 akan dapat 110. Okey, 110 tolak dengan 62. So ni dia lari kan. Okey. Sebab dia auto save. Dia aku ada sedikit tambah RAM. Okay, 110 tolak dengan 62 akan dapat sini 8. 8, 10, 7, 7, 4. So jawapan akhir untuk X adalah 48 darjah. Itu untuk X. Okey, kita dah selesaikan soalan yang pertama. Soalan yang kedua, andaikan PV sebagai garis mengufuk. PV, ada PV. Okey ni ya. Okey, saya gunakan warna biru bagi nampak. Okey, warna biru. Okey, warna biru. Okey dah. Kenapa dia tak okey, saya notepad. Ada lagi keluar. Dah pening kot. So PV, sudut tengok balik, PV garis mengufuk. Okey, ni mengufuk dan sudut PVO. PVO ialah sudut tunduk dari sudut tunduk dari O, tunduk O dari V. Okey. So ni 62 ni tunduk dari V. Dari V kan, ni V. Dan kita nak cari sudut dongak P dari O. Sudut dongak P dari O. P dari O. Maksudnya kat mana? Kat sini. P sudut dongak. So ingat dia sudut dongak ni ke atas. Dari O. O ni O kat sini. So yang ni sudut kita nak cari. Kawasan sini. Sudut dongak. So ingat dia mesti dari mana? Dari O. Dongak P. Dongak ke P. Macam tu. P ke atas. So sudut yang saya lorekkan ni. Kita nak cari sebelah sini. So apa konsep yang kita nak buat? Kita carilah. So kita gunakan apa yang maklumat yang kita ada. Saya padam dulu yang ni. Okey, nak bagi clear, bagi nampak jelas. Kita cuba jaya guna konsep yang mana kita dapat kita belajar tadi. Kita selesaikan dia punya soalan. Tengok untuk X kita dah dapat dia punya sudut. So mungkin biasanya dia ada kaitan lah A dengan B. Tengok yang pertama. Okey. Sudut sini 62 darjah. Okey, sudut dia saya cari kat sini tadi kan. Okey, senang je. Ni senang. Tak perlu gunakan X pun. So kita kena ingat balik. Yang ni QOU ialah satu garis lurus kan. So kita cuma untuk sudut kat sini saya namakan dia sebagai Y lah, Y. Y sama dengan 180 darjah tolak dengan 62 darjah dan tolak dengan 75 darjah. Kita terus dapat nilai Y. Y ni sudut dongak dongak P dari O. Dongak mesti di ke atas. Dan yang ni, ni dongak dia dari O. So kita akan dapatlah 180 tolak 62 sama dengan berapa ni? 180 tolak dengan 62. So kita akan dapat ni 7, ni 10, 10, 8, 1.
kita akan dapat 118 tolak dengan 75 darjah. Okey, 118 tolak 118 tolak dengan 75, sudut 3, 11 tolak 7 sama dengan sudut dia ialah 43 darjah. Okey, dah settle, dah siap. So itu sahaja kot untuk 83. Harapnya boleh faham. So kalau tak faham dah comot-comot tu nanti boleh PM saya. Itu sahaja, terima kasih semua. Bye, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe saya punya video ni dan jangan lupa komen. Okey, terima kasih semua.